وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri dengan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala jemaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ah ansit wa imam yaktub faqad laghaw." Rawahu Bukhari wa Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mima ini ingin mengajak sekalian tuan-tuan yang hadir agar marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan segala titah perintahnya, dan pada masa yang sama kita berusaha sedaya upaya meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bersyukur dan bertakwa, yang selamat dan bahagia di dunia ini. Sidang jemaah rahimakumullah, alhamdulillah, pada hari Jumaat yang merupakan Sayyidul Ayyam, yaitu penghulu segala hari, kita masih diberikan ruang dan peluang untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan yang lebih besar lagi, Allah mengizinkan kita untuk melakukan amal ketakwaan kepadanya, mengucapkan astaghfirullah, memohon keampunannya. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumaat yang berbahagia, di dalam khutbah kali ini kami ingin memetik sepotong ayat suci Al-Quranul Karim yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Qasas ayat yang ke-76, di mana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. صدق الله العظيم. Maksudnya, sesungguhnya Qarun adalah ia dari kaum Nabi Musa. Kemudian ia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka, dan kami telah mengurniakannya dari berbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat sasa. Ia berlaku sombong ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu, wahai Qarun. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah seperti lagakmu itu. Saudaraku sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, berdasarkan pada ayat yang telah khatib bacakan tadi, minggu ini akan membicarakan berkenaan dengan sifat-sifat Qarun yang patut direnungi untuk kita teladani dan jadikan sepadan dalam kehidupan kita.
Sifat-sifat mazmumah Qarun yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Al-Qasas ayat 76 hingga 81, di mana akhirnya penghujung kepada pelaku sifat ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Qarun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billahi min zalik. Sifat pertama yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah Qarun itu setelah dia mencapai kekayaan yang melimpah ruah dengan jawatan yang tinggi dalam kerajaan, dia menzalimi orang-orang di bawahnya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, dengan merampas harta-harta mereka dengan cara yang licik dan zalim. Justru janganlah ada di kalangan kita yang bersifat sedemikian dikala kita mempunyai harta dan pangkat serta kedudukan, kerana amarah dan dendam barangkali, tidak puas hati atau benci dengan seseorang itu, akhirnya kita sanggup menzaliminya dengan berbagai perbuatan yang menyusahkan diri, bahkan boleh jadi seluruh keluarga orang yang kita zalimi itu. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahmatullahi alaih ada menyebutkan di dalam kitabnya Muniyatul Musalli akan nasihat para ulama yang berbunyi, la tadlimanna idza ma kunta muqtadira fa zulmu masdaruhu yufdi ila an-nadam tanamu alaynaka wal mazlum muntabih yad'u alayka 'ainullahi lam tanam. Maksudnya, janganlah kamu berlaku zalim di saat kamu mempunyai kekuasaan, maka kezaliman itu jalan keluarnya adalah penyesalan semata-mata. Wahai si penzalim, barangkali kamu boleh lelapkan matamu di malam hari, namun orang-orang yang kamu zalimi, mereka berjaga malam bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai si penzalim, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi akan setiap kezaliman yang kamu lakukan. Muslimin mukminin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sifat Qarun yang kedua, dia adalah seorang manusia yang sombong dan bermegah-megah dengan kekayaan yang dimilikinya. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Maksudnya, yakni Qarun berlaku sombong ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu wahai Qarun, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah sombong seperti lagakmu itu. Justru hendaklah kita mengamalkan sifat tawadhu atau merasakan diri kita punyai banyak kelemahan dan merasakan orang lain lebih baik daripada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang yang amat tinggi tawadhu'nya, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan keadaan pandangan baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa tawadhu'. Apabila bercakap dengan orang yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa bertentangan mata, dan baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa bermanis muka apabila bersua muka dengan sesiapa saja yang baginda temui. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sifat Qarun yang ketiga adalah dia seorang yang degil dan sukar menerima teguran daripada orang yang lain. Wahai para jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya kita merasakan bahawa diri kita saja adalah betul dan orang lain semuanya salah, ketahuilah bahawa kita sebenarnya telah mewarisi salah satu sifat Qarun yang pengakhirannya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan periwayatannya oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wal kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Maksudnya,
agama itu adalah nasihat. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat itu untuk siapa? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat itu untuk Allah, yakni benar akidahnya dengan mengesahkan Allah dan beribadat kepadanya. Nasihat itu untuk Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman hidup, membaca serta bertadabur akan kehendak Al-Quran dalam kehidupan. Nasihat itu Rasul, yakni menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan dan ikutan. Serta nasihat itu adalah untuk pemimpin-pemimpin Islam dan seluruh umat manusia. Sidang jemaah yang berbahagia, sifat korun yang keempat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas tadi adalah korun seorang yang sangat sombong dengan tutur bicaranya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Maksudnya Korun menjawab dengan sombongnya, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Di sinilah kemuncak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Qarun dengan sombongnya mengatakan bahawa semua yang dia miliki daripada kepandaian, ilmu, pengetahuan dan harta yang melimpah ruah itu, segalanya adalah dengan sebab dirinya sendiri. Dan kata-kata penjaga Melayu juga pernah menyebut, kerana mulut santang binasa, kerana mulut badan binasa. Berwaspadalah dengan tutur bicaramu, wahai kaum muslimin, kerana sesungguhnya umat-umat yang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keangkuhan tutur bicara mereka dengan para rasul, seolah-olah mencabar Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala setelah mencabar Nabi Nuh alaihi salam. Firaun dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata cabarannya kepada Nabi Musa alaihi salam, dan juga iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum menjadi penghuni neraka buat selamanya dengan sebab keingkaran dan tutur bicara sombongnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, kemuncak keangkuhan Qarun itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan bumi untuk menelan Qarun dan semua hartanya dengan firman-Nya menerusi ayat yang ke-81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Shadaqallahul azim. Maksudnya, lalu kami timuskan Qarun bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah, maka tidaklah ia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah, dan ia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebagai kesimpulannya, ambillah pengajaran daripada kisah Qarun ini dengan kita menjauhkan diri dengan perbuatannya, kerana sesungguhnya sifat-sifat seperti itu tidak akan membawa kebaikan kepada diri kita, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab kepada bala bencana daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wal a'yadzu billahi min zalik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Surah An-Nahl ayat 97 maksudnya, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Ya Allah, jadilah kami sekalian hamba-hamba-Mu di kalangan orang-orang beramal dengan sifat-sifat mahmudah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah kami sekaliannya hamba-hamba-Mu yang layak menjadi penghuni syurga-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وغضوا للحبار وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بردلشاه وولي عهده دوليا ترأمأموليا تنقو شرف الدين بردلشاه ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.